forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar dedahan Datuk Lokman atau respon beliau. 10 Parlimen Perang UMNO akan start EPN. Pengumuman tidak lama lagi, kata Hamzah. Kita baca sedikit dekat Malaysia kini. Perikatan Nasional sedang dalam membuat perancangan untuk membuat sekumpulan Parlimen Perang UMNO. Walau kata Suara Agung Hamzah sendiri. Okey, mari kita dengar respon Datuk Lokman. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Dari segi tajuk pun kita dah tahu apa yang kita nak tanya malam ni tu. Ya. Hari ni Hamzah Zainuddin ada mengeluarkan kenyataan bahawa ada 10 panglima perang yang akan menyertai 10 budak hitam. 10 budak hitam. 10 Ah. budak hitam yang akan menyertai Perikatan Nasional. 10 budak hitam ni dia kata panglima perang. Panglima perang ke pengkhianat tu? Boleh Tok kongsikan sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum ni kita dengar ada 10 orang ni, kita duk ingat, ya, adakah 10 orang ini 10 orang yang sama, 10 orang yang sama yang telah memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jawapannya bukan. 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 Okay. Kerana di kalangan 10 orang tu ramailah yang telah kembali bersama dengan kepimpinan parti dan memberikan dukungan pada parti dan tidak terlibat lagi lah dengan Perikatan Nasional ni, kan? Hamzah Zainuddin sendiri menyatakan dengan jelas bahawa 10 orang ni sebenarnya ialah 10 orang yang telah dipinggirkan. Siapa yang dah dipinggirkan? Antaranya Anwar Musa dah dipinggirkan. Antaranya Syahidan Kasim dah dipinggirkan. Bukan setakat dah dipinggirkan, sudah pun masuk PAS, sudah pun bertanding atas tiket Perikatan Nasional atau tiket PAS. Dah jadi ahli Parlimen PAS pun, kan? Jadi tak ada kesan pun pada kita. Kemudian ada kemungkinan besar antara mereka-mereka yang sudah dipecat macam Khairi Jamaluddin. Saya pun fikir kalau misalnya pada hari kejadian, kalau hari ini tidaklah bab kata orang tidak ada pengaruh benda-benda yang boleh menghayalkan, kemungkinan besar Khairi pun akan fikir 10 kali sebelum dia menyertai Perikatan Nasional. Kalau kita tengok dari segi rakan keluar sekejapnya yang kita harap dapat keluar selama-lamanya. Kita tengok Syaril Hamdan pun terang-terang dia kata dia tak nak keluar, dia bab kata orang tu dia tak nak menyertai Perikatan Nasional, kan? Dia lebih kepada nak menunggu proses penggantungan dia selama 6 tahun ini berakhir dan mungkin dia nak menyertai UMNO semula. Maknanya walaupun mereka sama-sama join keluar sekejap, nampaknya mereka pun mengharapkan supaya mereka dipecat pun tak lama, kan? Jadi macam mana boleh datang 10 orang tu? Saya rasa kemungkinan besar lah yang Hamzah Zainuddin masuk maksudkan sebagai 10 orang Parlimen Perang ni termasuklah Apik Lempang. Ini realiti dia. Siapa antara Apik Lempang yang mungkin sebahagian daripada 10 orang ni? Tun Faisal, kan? Papa Gomo, kan? Lepas tu Faris Hadi, ni semua budak-budak yang dibayar oleh Anwar Musa semua ni. Perebet dah. Perebet, bukan Panglima Perang. Saya tak nampak lah ada Panglima Perang yang besar. Nak kata Hasni Muhammad, saya rasa dia pun fikir 10 kali, kan? Kalaupun dia join, kurang tapak tangan nyiru kita tadahkan. Silakan, kan? Kalau Isyamuddin nak ambil keputusan keluar ni, dia kena ingatlah 100 juta tu, bukan sikit, kan? 100 juta dia kena bayar. Sama juga dengan Hasni, kalau dia nak keluar, kita alu-alukan, tapi berbaloi ke nak kena bayar 100 juta 100 ni? 100 juta tu apa tu? Perjanjian? Di dalam aku janji, ahli-ahli parlimen, calon-calon Barisan Nasional yang sebelum dia bertanding pilihan raya umum ke-15, mereka telah pun bersetuju sekiranya mereka keluar, kan? Ini sebahagian daripada langkah keselamatan kita lah, selain daripada kita dah ada Akta Lompat Parti. Kita pun dah bersetuju
supaya calon-calon ini kalau mereka keluar, kerusi mereka tu secara automatik akan kosong. Kerusi mereka secara automatik kosong. Kedua, mereka kena bayar pula 100 juta ringgit kepada parti. Siapa pula yang nak bayar dia orang ni 100 juta kan untuk dia orang keluar parti. Jadi saya rasalah cerita-cerita ni bukan merujuk kepada mereka yang berstatus ahli parlimen pun. Setakat apik-apik lempang kan. Ataupun kalau ada pula orang macam Ismail Sabri yang duitnya mungkin lebih daripada 100 juta. Orang macam ni mungkinlah mampu bayar, mungkinlah akan ambil risiko kan. Tapi bagi saya lah, siapalah yang gila sampai nak membelanjakan 100 juta semata-mata nak letak jawatan kemudian bertanding semula, belum tentu menang. Kan? Di situlah datangnya tak berapa logik lah kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka. Mana lagi berat? Kena bayar balik 100 juta ke kena lafaz taklik? Lafaz taklik apa? Mana lagi berat tu? Kalau kita tanya dengan sang isteri kepada ahli-ahli parlimen ni, jawapan dia lagi berat taklik. Kalau kita tanya dengan ahli-ahli parlimen ni, sudah pastilah jawapan dia 100 juta tu lagi berat lah. Okey. Okey, Tok. Ya. Hari ni saya main sosial media. Okey. Dan orang mainkan balik, orang kata video-video lama daripada Tan Sri Anwar Musa ni. Okey. Macam-macam yang dia cakap dekat video yang mana satu? entah dia ceramah pakai apa lah tu, ceramah lama yang dia bercakap pasal PAS lah. Okey. Yang dia, dan hari ni dia dah semalam kita dah tahu dia bersama PAS dah lama. Macam Tok cakap semalam, saya tengok live Datuk semalam, Datuk dah tahu dia bersama PAS dah lama. Cuma semalam baru secara rasmi, secara official dia diterima menjadi ahli PAS. Ya. Dan ada kemungkinan tak dia berani tak nak bertanding di bawah PAS ni? Parti yang dia pernah kutuk satu hari dulu. Saya rasa bila dia mengambil keputusan untuk bersama dengan PAS, memanglah dia nak bertanding atas tiket PAS. Kerana nafsu dia untuk meneruskan perjuangan atas PAS itu bukan pilihan pertama. Kita tengok bila beliau dipecat, beliau masih lagi mengharapkan supaya UMNO dapat terima dia balik. Itu sebab beliau tidak menyertai PAS. Sebelum pilihan raya umum yang ke-15, dia mengambil pendekatan kalau misalnya ketika itu Tan Sri Muhyiddin tidak menghalang dia daripada menjadi calon Parlimen Ketere, kemungkinan besar dia dah masuk PAS pada ketika itu. Tetapi bila dia tak dicalonkan sebagai calon ahli Parlimen Ketere mewakili PAS, maka dia pun tidak menyertai PAS. Dia tunggu sehingga pemilihan UMNO selesai. Maknanya PAS ni bukanlah pilihan pertama dia. Pilihan pertama dia masih lagi UMNO. Dia mengharapkan tim-tim yang menentang Presiden UMNO ni dapat menumbangkan Presiden UMNO supaya dia ada peluang untuk kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi bila tim dia guyup, lepas tu Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan, maka suka tak suka dia terpaksa lah. Dah dekat dengan pemilihan di pilihan raya di 6 buah negeri ni, inilah peluang untuk dia. Kalau tak dapat jadi ahli parlimen, tak dapat jadi menteri, dapat jadi timbalan menteri besar pun, jadilah. Menteri besar mana tu? Kelantan. Nak menggantikan Nik Amah. Macam mana Nik Amah kata kalau minum air sungai Kelantan boleh jadi menteri besar? Itulah sebabnya kan. Memang Kelantan ni, PAS Kelantan ni memerlukan muka barulah nak menggantikan Nik Amah ni kan. Buruk sangat. Minta maaf cakap lah. Hodoh sangat. Saya rasa orang PAS pun tak berapa gemar dengan perangai Nik Amah ni. Takut Nik Amah naik jadi menteri besar. Kenyataan-kenyataan dia tu kadang-kadang membuat orang lagi marah pada PAS. So bagi saya, Anwar Musa ni nak pergi mana pun tak ada hal lah. Sebab walaupun dia kata kita ni dah hilang 2 juta orang kan. Dia kata kita hilang 2 juta kan. Mana datang logiknya kalau kita fikirlah kan. Dia masuk PAS pun dia masuk seorang-seorang, hanya dia punya pegawai yang lama Faris Hadi je yang ikut dia. Anak dia sendiri pun tak ikut dia.
Jadi mana datang logiknya 2 juta ni? Anak dia masih kekal Ketua Pemuda UMNO Ketere. Anak dia pun tak ikut dia, kan? Jadi logik sikit lah kalau nak mereka cerita sampai 2 juta meninggalkan UMNO ni. Memang tak masuk akal lah. Okey. Okey, tonton komen saya lah. Kalau mereka-mereka yang hendak khianat UMNO dan masuk kepada PN ni, tak apa, biarlah mereka pergi sana. Biar rakyat yang menentukan nanti. Biasanya orang yang mengkhianati ni tidak akan tahan lama. Apa-apapun, kita sebagai penyokong Kerajaan Perpaduan dan penyokong Pakatan Harapan, penyokong UMNO, mesti terus setia kepada Kerajaan Perpaduan ni untuk terus supaya kita dapat memenangi 6 PRN nanti. Paling tidak pun menang 3 lah. Dan kita berharap mereka tidak terikut-ikut dengan mereka yang akan yang walak-walak orang yang paling perang yang akan menyertai PN nanti. Okey, mari terus menyokong Kerajaan Perpaduan dan PN. Assalamualaikum.